Mula-mula kita lihat dulu perkara asas tentang binary tree. Elemen pertama dikenali sebagai root. Bagi setiap node dalam binary tree, bilangan maksimum node yang boleh ada di bawahnya adalah 2 node. Boleh jadi ada elemen yang hanya ada satu node di bawahnya, dan boleh jadi juga ada elemen yang tiada sebarang node di bawahnya. Elemen yang tiada sebarang node di bawahnya dikenali sebagai leaf. Menggunakan konsep tree ataupun pokok, tetapi kita terbalikkan pokok tersebut, root berada di atas dan leaves berada di bawah. Leaves ataupun daun ni juga dikenali sebagai external node. Dan jika kita ada external node, maka kita akan ada juga internal nodes. Seterusnya, konsep yang kita perlu tahu juga adalah konsep parent dan child. Child adalah satu level di bawah parent. Dan jika parent tersebut berubah, maka child tetap satu level di bawah. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk menukarkan ungkapan dalam bentuk infix kepada binary expression tree. Sebagai contoh, kita lihat ungkapan mudah 5 tambah 7. Daripada ungkapan ini, cuba kenal pasti yang mana operator dan yang mana operand. Operator adalah simbol yang melakukan operasi, manakala operand adalah nilai ataupun boleh ubah yang digunakan dalam operasi tersebut. Dalam contoh ini, simbol tambah adalah operator dan 5 dan 7 adalah operand. Dalam binary tree, operator akan menjadi internal nodes, manakala operand akan menjadi external nodes. Maka, binary expression tree yang terhasil daripada ungkapan 5 tambah 7 adalah seperti ini. Seterusnya, kita lihat kebiasaannya. Operator akan berada di tengah-tengah antara dua operand. Tetapi, kita juga boleh ada ungkapan yang lebih kompleks, di mana operator bukan sekadar memisahkan dua operand, tetapi operand tersebut juga terdiri daripada satu ungkapan yang lain. Berikut adalah beberapa contoh yang boleh kita lihat. Bagi contoh A, operator darab memisahkan ungkapan 2 tambah 5 dan nilai 4. Bagi contoh B pula, terdapat dua ungkapan yang dipisahkan oleh operator darab, dan kedua-dua ungkapan ini berada di dalam kurungan yang berasingan. Manakala bagi contoh C pula, kita lihat tiada sebarang kurungan yang membahagikan antara operand-operand ini kepada dua bahagian. Bagi kes ini, kita perlu tahu tentang tertib operasi ataupun operator precedence bagi menentukan aras keutamaan setiap operator. Seperti mana yang anda semua telah pelajari sebelum ini, setiap operator dalam ungkapan atau persamaan matematik mempunyai tertib atau susunan tertentu. Keutamaan yang paling tinggi adalah simbol atau tanda kurungan. Seterusnya, simbol kuasa. Yang ketiga adalah bahagi dan darab. Dan seterusnya adalah tambah dan tolak. Seterusnya, jika dalam satu ungkapan terdapat lebih daripada satu operator dalam aras keutamaan yang sama, maka kita perlu melihat dari segi perkaitannya, iaitu sama ada ia perlu dilihat
ataupun dibaca dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kita lihat di sini operator kuasa perlu dibaca dari kanan ke kiri, manakala bahagi dan darab dari kiri ke kanan dan tambah dan tolak juga dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, ungkapan 2 tambah 5 dan nilai 4 dipisahkan oleh simbol darab. Maka kita pecahkan ia kepada dua bahagian dengan simbol darab sebagai root bagi binary tree ini. Seterusnya masih terdapat ungkapan pada bahagian left child, iaitu 2 tambah 5. Jadi kita perlu pecahkan ungkapan tersebut seperti dalam rajah ini. Simbol tambah dan pecahkan kepada 2 dan 5. Contoh kedua, ungkapan 2 tambah 5 darabkan dengan satu lagi ungkapan dalam kurungan, iaitu 4 tolak 9 tambah 3 bahagi 6. Mula-mula kita pecahkan dia kepada dua bahagian, dan dua bahagian ini dipisahkan oleh simbol darab. Seterusnya, di kedua-dua belah kiri dan kanan simbol darab ini terdapat ungkapan. Jadi kita perlu pecahkan lagi kedua-dua bahagian tersebut. Di sebelah kiri lebih mudah sebab kita dah pernah buat tadi. Jadi yang ini kita pecahkan kepada simbol tambah. Sebelah kiri dia akan jadi 2 dan sebelah kanan akan jadi 5. Seterusnya di bahagian kanan. Bahagian kanan kita ada ungkapan yang agak panjang. Mula-mula apa yang kita kena buat, kita kena pastikan macam mana kita nak bahagikan ungkapan ini kepada dua bahagian. Kita ada simbol tolak dan bahagi. Jadi yang mana satu keutamaan dia lebih tinggi? Antara tolak dan bahagi, kita akan selesaikan bahagian bahagi terlebih dahulu. Jadi kita akan kumpulkan 9 tambah 3 bahagi 6 dalam satu kurungan yang baru. Maka kita telah pecahkan ungkapan ini kepada 4 dan tolak dengan satu lagi nilai dalam kurungan bersegi. Okey, jadi apa dia operator yang akan berada pada bahagian sini? Operator yang akan duduk di sini adalah simbol tolak. Sebab kita dah pecahkan kepada dua bahagian. Jadi left child akan jadi nilai 4 dan right child akan jadi keseluruhan ungkapan ini. Ungkapan 9 tambah 3 bahagi 6. Jadi kita perlu pecahkan pula 9 tambah 3 bahagi 6. Jadi kita memang dah ada kat sini, ada kurungan. Jadi kita dah tahu bahawa yang ini dibahagikan kepada dua bahagian. Pemisah dia adalah simbol bahagi. Seterusnya, di sebelah kiri akan jadi 9 tambah 3 dan di sebelah kanan akan jadi 6. Manakala 9 tambah 3 kita boleh pecahkan dia kepada 9 dan 3.
Contoh ketiga, untuk bentuk seperti ini di mana tiada sebarang tanda kurungan dalam ungkapan ini, kita perlu merujuk kepada operator precedence bagi menentukan operator mana yang akan menjadi root. Tips yang boleh kita gunakan adalah operator yang terakhir diselesaikan dalam sesuatu ungkapan akan menjadi root. Di sini terdapat dua aras keutamaan. Mula-mula kita lihat operator darab dan bahagi yang mempunyai aras keutamaan yang lebih tinggi. Dibaca dari kiri ke kanan. Setiap operasi yang melibatkan simbol darab dan bahagi akan kita letakkan kurungan terlebih dahulu. Kemudian aras keutamaan yang kedua adalah simbol tambah dan tolak. Ia akan dibaca juga dari kiri ke kanan, maka operasi akan diselesaikan mengikut keutamaan seperti berikut. Mengikut urutan yang pertama, kedua dan ketiga. Dan kita juga boleh tambahkan tanda kurungan seperti ini. Maka di sini kita boleh lihat operasi terakhir yang akan kita selesaikan adalah simbol tambah yang ketiga ini. Maka operator ini akan menjadi root bagi binary tree yang akan dihasilkan. Oleh itu, binary tree yang akan kita hasilkan adalah seperti berikut. Dimulakan dengan simbol tambah sebagai root. Di sebelah kiri dan kanan adalah dua ungkapan, iaitu kita lihat di sebelah kiri adalah ungkapan 2 tambah 5 darab 4 tolak 9. Dan jelas di sini, ungkapan ini boleh kita pecahkan kepada dua bahagian. Maka, operator yang memisahkan antara dua ungkapan tersebut adalah operator tolak. Maka operator tolak akan menjadi nilai pada left child. Dan di sebelah kanan pula, operator bahagi memisahkan antara nilai 3 dan 6, maka operator bahagi akan menjadi right child. Seterusnya, kita boleh selesaikan lagi, bahagikan dia kepada dua bahagian, iaitu di sebelah kiri adalah 2 tambah 5 darab 4, dan di sebelah kanan hanya ada satu nilai yang kita boleh terus letakkan dia sebagai note yang nilai 9. Maka di sebelah kiri ini kita perlu pecahkan kepada dua bahagian dan operator yang memisahkan adalah operator tambah. Kita letakkan operator tambah sebagai right child bagi note tolak. Left child bagi note tolak. Okey, seterusnya apabila kita telah pisahkan, tanda tambah ini memisahkan 2 dan ungkapan 5 darab 4. Maka di bahagian sini akan kita letakkan simbol darab
yang memisahkan antara nombor 5 dan 4. Boleh anda perhatikan ada lagi nilai yang tertinggal. Di sebelah kiri kita lihat telah selesai, maka kita beralih ke sebelah kanan. Kita ada nilai 3 dan 6 yang belum kita selesaikan dalam binary. Okey, jadi kita lihat kita telah ada satu binary tree yang terhasil daripada bentuk infix yang diberi seperti ini. Maka daripada bentuk ini kita dapat binary tree